Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 9 hari bulan 12 22 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir suratul Hasyri. Surah Al-Hasyri, surah yang ke-59, juzuk yang ke-28. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 11, 12 dan 13. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 1227. Dalam ayat ini Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang komplot di antara munafiqin dengan Yahudi. Al-khabithatu lil-khabithin. Orang yang jahat pergi cari gu jahat juga. Munafik buat pakatan dengan puak-puak Yahudi untuk lawan Nabi sallallahu di Madinah. Kemudian Allah perkenalkan sifat munafik ini suka berjanji, tapi janji dia terpelesu. Dia janji dengan orang mukmin berpelesu, dia janji sama-sama kafir berpelesu juga. Maknanya dia sama-sama dia tipu juga. Kerja dia menipu. Maka kita sebagai seorang mukmin ambil pengajaran daripada ayat ini, jangan ada sifat-sifat munafik, suka berjanji kemudian tipu, suka bersumpah, sumpah bohong, palsu. Kerana itu adalah merupakan perbuatan yang tidak baik, yang Allah Ta'ala letak ciri-ciri buruk ini kepada sifat munafik. Na'udzubillah. Kemudian Allah gambarkan ayat 13, Allah gambarkan munafik ni dia takut pada orang mukmin. Dia takut pada orang mukmin lebih daripada dia takut pada Allah. Kalau dia takut pada Allah Taala, dia beriman. Takut orang mukmin, dia sembunyi. Dia sembunyikan agenda buruk dia, konspirasi dia tu. Konon-kononnya lah orang mukmin ni tak tahu. Dia tak ingat ketika itu Nabi sallallahu ada. Sudah pasti wahyu akan datang menjelaskan kedudukan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang mukmin yang lain. Baik para pelajar, seperti biasa kita mula dengan ayat ni dengan bacaan ayat 11 dan ayat 13. Ayat 12, 11, 12, 13. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم
ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Alam tara ilal ladzina nafaqu, tidakkah engkau melihat dan merasa hairan terhadap sikap orang-orang munafik itu? Perangai dia pelik, mengaku beriman tapi kafir, cakap bohong, janji tipu. Jadi Allah suruh tengok kepada perangai munafik yang pelik, muzabzab dia panggil, tak ada pendirian, goncang sana goyah sini, tipu sana bohong sini. Itu sifat munafik. Munasabah ayat dulu. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala cerita tentang kedudukan orang mukmin, orang muhajiri dan ansar yang begitu baik. Maka di Madinah ada 3 kelompok. Sebelum Nabi hijrah tak ada munafikin. Siapa dia nak jadi munafik? Nyetapa dia Abu Jahal lah dia. Munafik ni muncul apabila Islam mendapat kemenangan. Bila Islam dapat kemenangan, marilah orang terhegeh-hegeh nak menumpang tuah apa-apa projek yang dia boleh kaut, boleh ambil, maka dia mengaku dia beriman. Dia mengaku sebagai orang beriman. Kemudian Allah Ta'ala juga sebut dalam ayat yang lepas apa yang terjadi kepada Bani Nadir dan mengapa mereka dihalau keluar sebab-sebabnya. Kemudian harta mereka telah dijadikan harta faid yang diberikan kepada orang-orang yang tertentu. Maka ayat ini Allah Ta'ala dedahkan satu kumpulan di Madinah, nama dia munafikin. Munafikin ini sudah sebati dalam jiwa dia, tipu, bohong, berpura-pura. Jadi hati-hati kita daripada sifat yang buruk ini. Baik. Jadi puak-puak munafik mari buat konspirasi ataupun pakatan dengan Yahudi Bani Nadir untuk lawan Nabi. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab. Tengok, tidakkah engkau melihat dan merasa hairan terhadap sikap orang-orang munafik itu? Mereka tergamak berkata kepada saudara-saudara mereka. Jadi munafik yang kafir itu saudara. Kita orang beriman tidak saudara. Dari kalangan kaum Yahudi ahli kitab. Jadi ahli kitab di sini iaitulah Bani Nadir dalam isu ayat ni. Dia kata apa? La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Mu jangan bimbang, jangan takut. Sesungguhnya jika sekiranya kamu dihalau keluar oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu kami akan keluar bersama-sama. Solidariti dia panggil sekarang. Bersolidariti munafik dengan ahli kitab. Kalau kamu kena halau, kami sekali. Takut. Dan kami tidak akan tunduk taat kepada sesiapa pun untuk menentang kamu selama-lamanya. Siapa dia lawan kamu, kita akan lawan. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun wa in qutiltum lanansurannakum. Dan sekiranya kamu diperangi, sudah tentu kami akan membela kamu. Itu janji munafik. Janji munafik ini sedap. Tengok dalam tafsir kata apa? Ai alam yantahi ilmuka ya Muhammad.
wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu tak ingat, tak ada maklumat ke tentang munafikin tu yang duk pergi buat konspirasi, perjanjian senyap-senyap dengan Yahudi, mu tak dengar? Mereka bersumpah dengan nama Allah, kalau Yahudi kena halal keluar, dia keluar juga. Sedap dia. Dan mereka tidak akan taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka akan lawan. Konon-kononnya lah. Sebab tu dia janji sedap. Dia kata apa? Janji yang ketiga, wa in qutiltum lanansurannakum. Kalau kamu diperangi oleh Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, kami akan perang sekali. Ada katanya munafik ini, kita dah sebut dalam buku ni, buku Madinah ni, si munafik ini telah berjanji dengan Bani Nadir. Dia kata apa? Dia kata kita akan beri berapa 2,000 tentera. 2,000 tentera akan bersama dengan Yahudi. Jangan takut. Munafik ada berapa orang yang di Madinah tu? Nak ambil 2,000 tentera mana? Nak lawan Nabi pula. Tapi janjilah janji. Orang yang munafik ni, dia boleh berjanji walaupun dia tahu tak boleh buat. Dia boleh berjanji, boleh bercakap, asalkan boleh bercakap je. Mana kalau wartawan mari tanya soalan, jawablah lu. Tapi dia tahu benda tu tak boleh pun. Ini dipanggil perangai munafikin, suka menipu. Dia kata kita akan beri 2,000 tentera akan bersama dengan Yahudi Bani Nadir untuk lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 sifat munafik yang buruk ini, 3 janji yang palsu ini, Allah dedahkan. Tuhan kata apa? Wallahu yashhadu innahum lakazibun. Padahal Allah mengetahui dan menyaksikan bahawa sebenarnya mereka adalah pendusta. Wa la in ukhrija Yahud Bani Nadir. Wallahu yashhadu inna haula'il munafiqin. Allah Ta'ala telah menyaksikan bahawa apa yang dijanjikan oleh munafiqin kepada Bani Nadir bohong belaka. Tengok. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ay lakadzibuna fima wa'aduhum. Mereka bohong, janji palsu je, bagi harapan yang tidak diharapkan. Apa dia janji palsu? Dia kata saja, memang dia tak ada pun niat nak pergi tolong. Dia takut ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang panggil bagi harapan palsu lah, harapan palsu. Cakap gini, tapi sebenarnya dia pun tahu dia tak berani pun nak lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita orang beriman, para jemaah sekalian, jangan jauhi sifat munafik ini. Suka berjanji, suka bersumpah, suka macam-macam. Yang pentingnya dia nak porak-perandakan keamanan dan kedamaian umat Islam. Itulah perangai si munafik. Itu ayat yang ke-11. Allah dah perkenalkan kita siapa itu munafik. Baik, kita pergi kepada ayat 12. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Demi sesungguhnya jika orang-orang Yahudi itu dihalau keluar dari Madinah, sebagaimana yang akan diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan putuskan. Nabi akan halau mereka keluar daripada Madinah. Dia panggil ijla'. Ijla' mana halau? Dia benar bawa barang-barang dia sekadar seekor unta yang dia naik tu ya. Letak atas tu. Ambil. Dia cabut pintu rumah, dia cabut sana sini. Ada kata cabut tu kerana cantik, dia nak ambil pergi. Ada kata cabut tu kerana nak merusakkan supaya orang beriman nak ambil rumah dia nanti tak ada. Punah, rusak habis. Maknanya kalaulah Yahudi dihalau keluar, la yakhrujuna ma'ahum,
Mereka yang munafik itu tidak akan keluar bersama-samanya. Dia sembunyi lalu. Jadi munafik nak hidup mana? Dia lari ya. Yang penting waktu Yahudi kena halal keluar tu dia orang sembunyi. Silap-silap dia pula duduk sini pula. Inilah tak dengar kata sangat. Dia pula tukar panah api situ. Kono-kononya dia memihak pada Islam. Wala in qutilu la yansurunahum. Dan jika orang-orang Yahudi itu diperangi, mereka yang munafik itu tidak akan membelanya. Tak ada, dia cakap aja bagi harapan yang rusak. Dia panggil harapan palsu. Jangan main. Allahu Akbar. Jadi hak dah halal keluar siapa? Bani Nadir. Yang belum halal lagi Bani Quraizah. Bani Quraizah akan diperangi oleh Nabi SAW. Maknanya Allah Ta'ala dah bagi awal-awal lagi. La in qutilu, kalau Yahudi kena perang, mereka tak akan bersama. Jadi Allah Ta'ala dah bagi peringatan. Kalau Yahudi baca dengar Quran ni, dia pun kena kawan dia. Tapi apa boleh buat? Oleh kerana nak berkawan, tahu dah perangai buruk pun, tahu dah perangai macam ni, ikut juga. Sebab nak cari kekuatan. Tengok. Ada pun Bani Nadir ukhriju qabla nuzuli hadis surah. Jadi Bani Nadir ambak dah. Yang terakhir Yahudi keluar dari Madinah dibunuh, iaitulah Bani Quraizah. Sebab Bani Quraizah ni yang terakhir sekali selepas peperangan Khandaq. Masa perang Khandaq dia belot, dia pergi duduk dengan Quraisy. Jadi lepas pada perang Allah perintahkan Nabi tawan semua Bani Quraizah. Maknanya Allah dah bagi gambaran, kalaulah Yahudi diperangi oleh Nabi SAW, puak munafikin akan sembunyi kepala, tak tahu duduk mana. Wala in nasaruhum la yuwal wala in nasaruhum la yuwallunnal adbar thumma la yunsarun. Dan demi sesungguhnya jika ditakdirkan mereka membelanya sekalipun, kalau dia pergi tolong sungguh, sudah tentu mereka semua Yahudi dan munafik akan melarikan diri, kalah. Kemudian mereka semua tidak akan mendapat pertolongan. Mereka semua tidak akan mendapat pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa Tuhan nak tolong? Orang kafir mana boleh tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Ada juga orang tanya, tu kadang-kadang menang tu kenapa? Menang. Orang kafir perang orang Islam, ada kalanya menang orang kafir, dan banyak juga orang menang dia. Dia bukan zaman Nabi lah sallallahu alaihi wasallam, zaman lain. Jawab dia, adalah tu perkara yang Allah Ta'ala nak suruh kita muhasabah, nak suruh kita semak balik dalam amalan-amalan kita, dalam kesatuan kita, dan perkara-perkara yang sepatutnya begitu. Kata di Al-Biqai, dia kata apa? Lamma kana min 'adatil Arab al-karru ba'da al-far. Sifat orang Arab ni, kalau dia kalah sekali, dia rehat. Atau strategi, dia akan lawan balik. Dia panggil al-karru ba'da al-farri. Maknanya serang balik setelah kita tewas. Itu ada Arab. Bayyana annahum, dalam ayat ini Allah kata la karrata lahum ba'da hadhil fatrah. Lepas pada peperangan mereka tak akan serang lagi Madinah, tak boleh masuk dah. Munafikin semuanya lemah, Yahudi pun sudah tidak ada. Selepas peperangan Ahzab ataupun Khandaq parit, di antara mukjizat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an naghzuhum wala yaghzunana. Nabi kata apa? Sekarang, yakni selepas daripada peperangan Ahzab ini,
kita akan keluar pergi serang orang kafir yang nak lawan Islam, mereka tak akan serang lagi Madinah. Jadi alhamdulillah, ni saya tulis hadis dalam buku Madinah ni. Sehingga saat ini, selepas daripada Nabi sebut tahun yang kelima peperangan Ahzab itu, tak ada lagi orang kafir serang Madinah, tak ada. Ada kan peperangan di Harrah. Itu bukan dengan kafir. Itu tentera Yazid yang masuk Madinah. Jadi sama-sama Islam. Kita naknya kafir serang Madinah tak ada sampai hari ini. Dan Nabi kita beri kelebihan Madinah, innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizu hayatu ila juhriha. Nabi SAW bagi tahu iman bertapak balik di Madinah sebagaimana ular balik ke sarang dia. Maknanya tapak iman setelah Nabi SAW tubuhkan negara Islam di Madinah, tapak tu bertapak di Madinah. Kemudian dia keluar menjalar pergi ke seluruh dunia. Di akhir zaman nanti lemah di kawasan lain, iman itu akan bertapak balik di Madinah. Madinah dia panggil Ma'rizul Iman. Tapak iman bertapak di situ. Sebab itulah kita jangan duduk pandang kecil kepada Madinah. Allahul Musta'an. Madinah ni tapak iman disebut, Nabi sebut. Baik. Mana dalam ayat ini Allah kata la yunsarul kufar min ba'di zalik, tak ada lagi orang kafir tak akan boleh masuk lagi. Dia tidak ada lagi al-karu ba'dal fari. Mana untuk Madinah tak berlaku. Negeri lain mungkin dia kalah, macam Abu Jahal kalah dalam perang Badar. Abu Sufyan pula bawa tentera mari perang Uhud. Tapi lepas pada Ahzab, Nabi kata la al-an naghzuhum wala yaghzunana. Sekarang mulai sekarang ini kita yang akan pergi serang orang kafir yang menentang Islam, mereka tak akan serang lagi Madinah. Baik, ayat yang ke-13. Ayat yang terakhir dalam siri ini, la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah, kerana sesungguhnya kamu dalam hati mereka, hati kafir munafik itu sangat ditakuti. Puak kafir ni, puak munafik ini sangat ditakuti kepada orang Islam. Kamu tu orang Islam sangat ditakuti dalam hati puak munafikin lebih daripada takut kepada Allah. Sebab kalau dia takut kepada Allah, mereka akan beriman. Dia tak akan buat perangai kerana buruk dia ni, perangai jahat dia ni tak akan buat. Tapi oleh kerana hati dia tak takut pada Allah, dia takut ke Nabi. Kenapa takut ke Nabi? Sebab takut kena bunuh, takut kena halau, takut tak dapat projek. Itu dia takutnya. Sekarang ni maknanya kerja dia nak mencari kesempatan dalam hidup ni. Cari kesempatan, apa yang dia boleh kaut, itulah yang dia nak. Tengok munasabah ayat. Ay lamma kana al-maqsud min zikri wahnil munafiqin. Maksud Allah Ta'ala sebut munafikin itu lemah, goyah, mudah koyak. Walaupun dia janji pun janji dia palsu belaka untuk nak menguatkan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jiwa orang mukmin. Musa takutlah munafikin ni, mereka tu penakut. Mereka tu berselindung di sebalik macam-macam berlindung. Dan kalau mereka janji nak bantu Yahudi, tak usah takut, memang hangit, bohong. Mana jadi dia janji dengan Yahudi nak tolong, tapi Allah kata tak usah takut pakatan dia tak jadi tu, tipu je. Kemudian Allah nyatakan hakikat sebenar. Hak munafikin takut pada siapa? Takut pada orang mukmin, takut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Dia takut. Jadi dalam dunia Islam mana-mana pun, kalau ada pejuang Islam yang ikhlas, pejuang Islam yang ikhlas akan ditakuti.
oleh puak-puak munafikin pada masa bila-bila saja. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Ya Allah, jadikan kami ini orang-orang yang ikhlas untuk membela Islam, beramal dengan Islam, menjaga sunnah Nabi sallallahu dan menyebarkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam ayat ini Allah kata, la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Ai innal khawfa al-kamin fi sudurihim minkum, ketakutan yang tersembunyi dalam hati puak munafikin itu lebih berat daripada mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ada kata munafikin, ada kata Bani Nadir. Kita kata dua-dua lah. Puak Yahudi pun takut pada orang mukmin, munafikin pun takut, dua-duanya takut. Yang penting kita nak suruh orang takut ni, kita dulu kena takut pada Allah Azza wa Jalla. Ni kalau kita pun main lilah-lilah juga, tak takut pada Allah SWT, kemudian nak suruh kawan kafir takut pada kita, sabar, tak jumpa, tak kena tempat itu. Yang betulnya bila kita takut pada Allah, barulah Allah campakkan ke dalam hati orang yang kafir yang nak menentang Islam itu takut gerun. Tengok ni, munafikin ke Yahudi ke, semuanya takut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak takut kepada Allah. Kalau munafik dia takut kepada Allah, dia beriman. Ini dia tak takut ke Tuhan. Tengok penutup ayat ini para pelajar. Zalika bi annahum qaumun la yafqahun. Kerana mereka ialah kaum yang tidak mengerti akan kekuasaan Allah dan kebesarannya. Kerana mereka ialah kaum yang tidak mengerti akan kekuasaan Allah dan kebesarannya. Jadi kata di ahli tafsir, khaufuhum minal muslimin, mereka itu takut daripada orang Islam lebih daripada takut kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia tak kenal Allah. Kata orang, kalau tak kenal maka tak cinta. Satu. Sama juga kalau tak kenal tak takut. Sebelah kita ni, kita kata pegawai besar bahagian apa sajalah, pegawai tentera ke pegawai apa, dia sebelah kita, kita tak kenal dia, takut. Tak, aku ingat apa cik mana ni. Turun-turun tengok, wish, Masya Allah, 3 dia punya pistol. Ni debel dia ni, jangan main. Kita ni kalau kita tak kenal, tak takut. Sama juga tak kenal, tak cinta. Lepas kita kenal Allah, siapa dia ni? Ini orang soleh, orang baik, tuan guru, tuan Syekh Kabir. Kita kata Masya Allah. Puas hati aku di sebelah dia ni, berkat bau minyak atas dia pun tak mudah dah. Itu. Maknanya orang munafikin oleh kerana dia tak kenal Allah, puak-puak Yahudi tak kenal Allah, maka dia tidak takut dan dia tidak sayangi Allah. Habis kita menjadi kewajipan kepada kita para jemaah sekalian kena kenal Allah. Barulah kita cinta kepada Allah. Kita kenal Allah, barulah kita takut pada Allah. Sehingga akan dikatakan oleh ahli fikir, takut kepada Allah kita berlari kepadanya, takut kepada makhluk kita lari darinya. Nampak tu? Kalau kita takut makhluk, berlari kita. Kenapa tahu? Ada harimau kejar, lari. Tapi kenapa tu? Laju ke masjid, takut pada Allah, takut kemurkaan Allah. Kita laju ke rumah Allah, kita laju melakukan ibadat ketaatan, kita laju meninggalkan maksiat dan kemungkaran. Itu laju belaka. Kalau tak laju, maknanya orang itu tak kenal Allah Azza wa Jalla dengan sebenarnya. Allahumma ja'alna, ya Allah, jadikan kami ini orang yang takut pada Allah dengan sebenar-benar hakikat makrifat mengenali Allah, sehingga kita mencintai Allah lebih daripada segala-galanya, dan kita takut pada Allah Ta'ala daripada melakukan maksiat dan kemungkaran. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, bila kita kenal Allah, kita kenal kuasa Allah Ta'ala, keagungan Allah, sempurnanya kudrat Allah Ta'ala, maka barulah kita takut kepada Allah. Kalau tidak, tak takut.
Baik. Allah sebut di sini al-fiqhu la yafqahun, mereka tak faqih. Kata di Ibnu Ashur, al-fiqhu fahmul ma'ani al-khafiyah. Kalau kata orang ni faqih, mana dia memahami makna-makna yang tersembunyi, faqih. Maka bila kita tahu, kenal betul-betul Allah, kita pun takutlah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Walaupun kita tak tengok Allah, tapi kita merasai, menjiwai, kita hidup tahta muraqabatillah, duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita tahu kita ni sentiasa ditengok oleh Allah, diperhati oleh Allah, malaikat duk tulis apa yang kita buat, sudah pasti kita tidak akan mampu untuk untuk melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kata di para ulama, munculkan diri kamu di tempat Tuhan nak tengok di mana kamu ada. Jauhkan diri kamu daripada tempat yang Tuhan tak nak tengok kamu ada situ. Di manakah di antara tanda ni pelajar? Di antara senarai tempat yang Tuhan nak tengok kita ada, yang pertama di masjid. Tuhan nak tengok kita ada di masjid. Bila azan ada di masjid. Allah nak tengok kita berada di mana? Ada orang sakit, kita pergi ziarah. Ada orang mati, kita pergi solat jenazah. Ada orang perlu bantuan, kita wujud di situ. Kita ada rumah, kita juga berada di rumah. Itu di antara tempat yang Allah nak tengok kita ada. Tuhan tak nak tengok kita ada di mana? Di tempat, segala tempat maksiat, jangan munculkan diri. Orang kata ni tempat maksiat, jangan masuk. Ini kalau kita masuk juga, mana kita letak jiwa kita, diri kita di tempat yang cukup berisiko, berbahaya. Jangan buat lagu tu. Baik para pelajar, tamatlah tafsir ayat secara sangat ringkas. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid. Faedah-faedah daripada ayat yang 3 ini. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, Allah SWT sebut dalam ayat 11, alam tara ilal ladzina nafaqu. Mu tak tengok ke ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mu tak dapat maklumat ke ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak rasa pelik ke dengan perangai munafikin? Kata di ulama tadabbur, dia kata apa? Tanda ni pelajar. Ayat ini dalil anna sajayal munafiqin, perangai, tingkah laku, kata orang PA perangai, sebati dah dalam jiwa munafik itu. Apa dia? Menipu dan suka berbohong. Jangan main. Kalau dia janji dengan orang, dia tak akan benar, tak akan tunai janji. Kalau dia bercakap, dia akan tipu. Maknanya perbuatan dia tu suka memperdayakan orang supaya percaya kepada dia. Oh, kalau dia bercakap kita dengar, hei, kalau kamu dengar kepada tasma' li qaulihim, kita dengar cakapan dia. Dalam hadis kata, manisnya cakapan munafik ini, kalau orang dengar terpegung, percaya belaka. Oh, hebat. Begini dia punya pidato, dia punya ucapan, dia punya cakap. Itu saja ya dia. Tapi orang akan terpedaya dengan dia, mudah terperangkap. Cuma isi kandungan cakapan dia tu banyak yang palsu, banyak yang bohong, banyak yang andaian, dan putar belik, tidak ada yang boleh dipegangi. Karena itulah saya rasa bimbang apabila fenomena orang cakap bohong ni dah jadi benda biasa dah. Biasa. Berjanji hari ni, esok batal. Bagi cerita kepada orang maklumat-maklumat yang tak betul. Jadi nanti fenomena ini terturun kepada orang ramai. Biasa ya, semua orang atas-atas cakap macam ni belakang, kita bercakap lah. Ini dia panggil sajayal munafiqin majbulatun. Mana perangai orang munafik sudah sebati dengan jiwa dia sifat macam ni. Maka kita mesti usaha bercakap benar,
supaya masyarakat kita ini hidup dalam benar. Jadi tak usahlah duduk timbul-timbul spekulasi apa-apa saja benda yang tak pasti. Kita ni pun duk mengaji Quran, duk mengaji sunnah ni pun tak usah duk sebarlah benda yang tak pasti. Benda pasti pun tak usah duk sebar lagi kalau tak ada faedah kepada kita untuk pulangan ke akhirat. Tak usah sebar. Biarlah orang-orang yang bercakaran sama-sama dia balahlah pokok dia, kita jangan campur. Kita hanya baiki diri kita, keluarga kita. Mudah-mudahan masyarakat generasi yang akan membesar nanti terdidik dengan didikan sunnah, dengan amalan akhlak yang mulia, yang tidak akan menipu, yang tidak akan berbohong, yang tidak akan menimbulkan spekulasi ataupun apa-apa tuduhan yang tidak baik kepada orang. Baiklah para jemaah sekalian, sifat munafik sangat berbahaya. Ada sebuah tesis yang ditulis oleh sahabat saya di Madinah dulu. Tajuk dia Al-Munafiquna fil Quran. Besar ni tesis. Tua yang ustaz-ustaz yang ada bahasa Arab ni boleh tengok dalam internet. Rasa ada PDF. Al-Munafiquna fil Quran. Dia cerita tentang sifat-sifat munafik yang Allah sebut dalam Quran. Daripada awal Baqarah lagi sampai ke surah Munafiqun, semuanya cerita ada. Baik, kita berpindah kepada ayat yang sama. Faedah yang kedua di akhir ayat. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Padahal Allah mengetahui dan menyaksikan bahawa sebenarnya mereka adalah pendusta. Sebenarnya mereka itu pendusta, bohong dia. Ai annahu subhanahu yashhadu ala kadzibihim. Allah Ta'ala menyaksikan mereka itu bohong. Apa yang mereka sembunyi dalam hati kita tak tahu. La ya'lamu ma fil qulub illa 'allamul ghuyub. Yang tahu benda dalam hati manusia ni Allah saja tahu. Dengan tuan hati tu. Tuan hati tahulah dia menipu. Kita duduk sebelah dia tak bang. Kalau orang cakap bohong bang. Senang. Bang hanya ni. Bang nipu ni. Kalau dia mari janji kita gini. Wah, bang masa pasal kakak ni balawak hangit. Ni tak bang. Hak bang ni wangi dia pakai tu. Tu bang. Allah. Ni maknanya Allah Taala sahaja yang mengetahui apa? Mengetahui bahawa munafikin itu bohong. Jadi kita orang mukmin tak boleh nak kesan hati orang. Cuma kita diberi tanda-tanda yang zahir tentang sifat-sifat munafik. Apa dia sifat munafik? Nabi sebut dalam hadis, iza haddatsa kadzaba, bila dia bercakap bohong. Wa iza wa'ada akhlafa, bila buat janji, tanda tangan begini, cop lagi. Tak dah 2 hari. Koyak dah, tanda tangan tu tipu dah. Wa iza tumina khana, bila diberi amanah supaya jaga satu benda, tipu kena. Orang suruh jaga negara, buat baik-baik. Kita hidup korek hak negara pula, contohnya suruh jaga apa saja jawatan yang kita terima. Yang keempat, wa idza khasama fajara, bila dia berdebat dia bukan cari kebenaran, dia mencari kemenangan. Itu sifat munafik, wal iyaz billah. Allahu akbar. Jadi dalam ayat ini Tuhan kata wallahu yashhadu, bila Tuhan saksi tak ada siapa boleh engkar lagi. Jadi Tuhan saksi. Kita orang beriman tak nampak. Ayat ini juga menjadi dalil benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Allah Taala saksi beritahu pada Nabi perkara yang gaib. Nabi beritahu sifat munafik, wal iyaz billah. Kita berpindah kepada faedah yang ketiga dalam ayat yang sama. Allah kata wa in qutiltum ayat 12, maaf. Wala in qutilu, ayat 12, wala in qutilu la yansurunahum wala in nasarum la yuwalluna albar. Mereka ni tak akan beri pertolongan pada kafir. Kalau dia gitu pun dia lari. Maknanya menipu hangitlah.
Jadi apa timbul soalan ayat ini? Maknanya Allah kata munafik ni dia tak akan tolong orang-orang yang dia janji walaupun dia berjanji. Janji dia tipu, dia tak akan tolong, dia tak pergi pun. Tengok ayat ni. Wala in nasaruhum, ini andaian. Kalaulah mereka nak beri pertolongan, munafikin pergi sungguh tolong. Dia kata fardan wa taqdiran, andai kata. Ini bahasa Arab. Fardan wa taqdiran, andai kata dia gitu lo sungguh, apa jadi? Dia akan lari. Dia duduk belakang-belakang. Dia tak apa saya ada sini. Jangan bimbang lah. Gitu. Jadi semua tu mengarut belakang tu. Wala in nasrum la yuwallunnal adbar, mereka akan lari sekali dengan buat kafir. Tak ada Yahudi lari, dia lari dah. Sebab itulah ana dengar ada pendakwah ni dia cerita, dia kata kita ni bila kita nak tegakkan kebenaran, ramai kawan-kawan atas teruskan Syekh, terus kami bersama awak, kami di belakang awak. Kita kata kita tak mau duduk belakang, kita mau duduk sekali. Kalau duduk belakang nanti kita semangat gini-gini, tengok belakang kita sorang ni kan. Sudah. Nak kena lagi mana kita. Jadi anak kalau orang betul-betul nak membela sunnah Nabi ni, mari duduk sekali. Duk main saya belakang-belakang, jawabnya kita sorang lah, cakap depan awak lain lagi habis dah. Main ikut belakang tak main. Baik, kita pergi kepada ayat yang keempat. Ayat yang keempat Allah kata apa? La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Ayat 13. La antum ashaddu rahbatan, kamu tu sangat ditakuti oleh puak kafir daripada dia takut pada Allah Taala. Apa dia ayat ini? Ayat ni bisyaratul lin nabi. Allah beri khabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah akan campurkan dalam hati orang kafir ar-ru'b, perasaan takut. Ni. Dalam hadis yang sahih hadis Bukhari, Nabi kata nusirtu bir-ru'bi masirata syahrin. Aku telah diberi pertolongan dengan perasaan takut ke dalam hati orang kafir tu sebulan berjalannya takut dah. Mana Nabi nak pergi perang dengan kafir, belum siapa tu orang kafir ni menggigil dah, cair dah kata orang. Bahasa budak-budak Facebook ni dia panggil dah koyak dah. Tak ada apa-apa lagi, koyak dah. Jadi bila maknanya perasaan takut tu, bila dia koyak, dia menggelabah macam-macam. Orang kata orang takut ni macam-macam, dia cari alat-alat apa tu nak menyelamatkan diri, cari pelampung lah, cari orang panggil kalau Kelantan kata capang belakang hak mana ada. Jadi ini sifat orang takut. Maka di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata aku diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala sebulan perjalanan itu orang musuh takut dah, gerung dah. Dalam ini Allah Ta'ala kata apa? Kata di ulama, tanda menarik kata-kata ini daripada An-Nukat lil Qassab. Dia kata khawifil munafiqina bin nas wal mu'mina billah. Tulis kata-kata hikmah. Khawifil munafiqa bin nasi wal mu'mina billahi azza wa jalla. Kamu takutkan orang munafik itu dengan manusia, kita takutkan orang mukmin dengan Allah. Kalau jumpa orang mukmin, ittaqillah ya akhi, takut pada Allah Taala. Kita ni akan dibalas oleh Allah, kita akan jumpa mati, kita akan jumpa hisab, maliki yaumiddin. Orang mukmin akan menggigir, tak mau buat maksiat. Tapi munafikin tak sorang dengan Allah lah. Dia tak beriman. Habis konspirasimu ni, perancangan jahatmu, Nabi tahu. Kalau zaman Nabi, zaman kita ni orang mukmin tahu belakang dah ni awak ni. Orang kena ada mukamu ni. Tengok daimu nampak tanda atas dai brand munafik tu ada. Jadi kita takut ke munafik dengan orang, takut ke orang mukmin dengan Allah Azza wa Jalla. Itu kata hikmah Al-Qassab. Kemudian Allah kata qaumul la yafqahun innamal fiqhu kullul fiqhi an yakuna khauful khaliq. Orang yang betul-betul faham agama bukan orang yang boleh hafal masalah tu masalah ni. Orang yang betul-betul pekoh betul-betul, orang yang takut pada Allah Taala daripada melakukan maksiat dan kemungkaran, itulah yang dipanggil orang yang takut pada Allah.
Kalau setakat kita tabah sendiri, orang ni arif billah, orang ni tapi dia amalan dia tak ikut sunnah Nabi, kita kata itu dakwaan yang tidak berpaksi, tidak berpijak di bumi yang nyata. Baik, ayat yang terakhir, yang ayat yang sama tapi faedah yang kelima. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Kamu ditakuti oleh munafikin lebih daripada Allah Azza wa Jalla. Inna khasyata jami'il khalqi minallah a'zamu khasyah. Sepatutnya semua makhluk ni takut pada Allah Azza wa Jalla. Apabila sifat takut dulu dalam hati, kita kenal Allah Azza wa Jalla, maka ketika itu kita takut pada Allah. Tapi oleh kerana munafikin ni dia tidak beriman, jadi cahaya keimanan tak ada dalam hati dia, maka dia tak takut ke Tuhan, dia takut manusia. Dia takut pada manusia. Inilah yang kita bimbang sekarang ni para pelajar sekalian. Kita bimbang takut kita ni lebih takut pada manusia lebih daripada Allah, maka kita termasuk dalam sifat munafikin. Baca Quran tak menangis, dengar ayat-ayat tebuk tentang azab tak menangis. Tapi bila manusia mari gertak kita sikit, celak putih mata, kita pun takut, menggigil. Kita kata dalam masalah ni para pelajar kita kena tulis takut khasyah, takut dalam hati itu kena takut pada Allah. Satu lagi dipanggil takut tabi'i, itu tak ada masalah. Contoh kita duduk berjalan tengok mari ular ke apa, kita pun takut. Itu dia panggil khauf tabi'i. Jangan kata syirik awak ni takut ke makhluk lah. Ini masalah. Jadi kita kena betul. Takut ni pergantungnya hati. Aku tak boleh pergi. Sebab apa? Ada tunggu kayu besar. Tunggu kayu tu ada penunggu, ada tunggu kayu ke tak penunggu apanya. Kita malah kita belajar hadis. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tak ada makhluk boleh mudarat dengan kalimah Allah. Jadi bila takut pada tunggu-tunggu kayu ni, akhir kali dia pergi tabik tunggu kayu. Tak ayah penunggu kubur, tak ayah penunggu pokok ni, kami nak lalu. Apa cerita? Ini tak boleh. Maknanya kalau kita takut pada makhluk tabi'i, ada sungguh benda takut nak sentuh api panas, itu biasa. Sama juga dengan wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong dengan Allah. Ni ada setengah orang bila kita baca hadis ni, kita pun suruh, tolong akak barang saya. Syirik tu sebab awak minta tolong makhluk. Kita kata ni orang tak puk punya pemikiran ni. Ini angkat barang, angkat buat kerja kita mampu, tak ada masalah. Ni jumpa doktor tolong saya, doktor saya demam, bagi injek saya, awak syirik sebab minta tolong doktor. Apa cerita? Budak pasti pun tak faham macam ni. Ni ada orang tua faham macam ni, kita kata manusia pelik, manusia ajaib. Yang pentingnya dia nak lawan, nak suruh boleh juga istighasah dengan makhluk, kita kata ini bahaya. Maknanya pergantungnya hati itu tak boleh. Tapi kalau takut tabi'i, biasa. Bukan munafik, itu takut tabi'i. Aku takut dia tu. Apa? Baiknya apa cerita? Itu takut tabi'i, bukan takut ke makhluk. Boleh faham? Beza di antara takut pada Allah dengan takut pada makhluk. Berbeza di antara apa tadi? Minta tolong dengan Allah dengan minta tolong dengan makhluk. Mana setiap tempat ada cara dia sendiri. Mudah-mudahan para jemaah dapat memahaminya, insya-Allah. Kita akan sambung lagi perbincangan yang akan datang ayat 14 sehingga ayat 17, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.